Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang sekali lagi dalam siri tadabbur harian kita pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-80 insya-Allah. Hari ini kita dah masuk muka surat 80. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di surah An-Nisa ayat 15 sehingga ayat 19 insya-Allah. Ayat 15 sehingga ayat yang ke-19. Dan hari ini kita telah masuk, sebenarnya kita dah berada selama 3 hari ataupun 4 hari dalam bulan Zulhijjah. Hari yang sangat-sangat mulia, di mana orang-orang yang sedang melakukan haji telah mula berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, walaupun kita tidak mampu, sebahagian daripada kita yang berkeinginan untuk pergi menunaikan haji pada tahun ini tapi tak mampu, kita berada di mana-mana pun insya-Allah kerana keadaan-keadaan yang tidak mengizinkan kita, maka kita berada di, jadi insya-Allah setiap pagi jangan lupa insya-Allah kita akan bersama-sama untuk terus untuk membaca Quran, untuk kita mentadabbur setiap muka surat insya-Allah. Moga-moga Allah Taala akan berikan kepada kita, menjadikan Quran ini sebagai panduan hidup kita insya-Allah. Hari ini kita akan membicarakan dalam muka surat ini, dalam muka surat yang ke-80 insya-Allah. Dan sebelum daripada saya teruskan siri ini, sesi kita pada pagi ini, nak make sure lah kepada sesiapa yang berada di line pada ketika ini supaya dapat menuliskan sama ada suara okey ataupun tidak okey insya-Allah. Hari ini kita akan bicarakan beberapa perkara dalam surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, Allah Taala menjelaskan tentang hukum-hukum orang-orang yang melakukan perkara yang terkutuk, iaitu zina, ataupun juga disebutkan oleh setengah ulama sebagai hukum yang berkaitan dengan liwat juga. Liwat iaitu hubungan homoseks, lelaki dan lelaki, ataupun juga ialah perempuan dan juga perempuan. Yang keduanya, dalam surah ini, dalam muka surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang masalah taubat. Bagaimanakah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana taubat yang tidak diterima, kan kenapa Allah Taala mewajibkan ke atas dirinya untuk menerima taubat seorang hamba. Dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dan juga insya-Allah dalam muka surat ini juga kita akan tengok tentang iaitu beberapa amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliah, ataupun kemungkinan juga adat-adat ini masih ada di setengah-setengah tempat di kalangan kita juga, perkara-perkara yang dihapuskan oleh Islam, perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala meminta daripada kita supaya tinggalkan, supaya ubah dan sebagainya. Jadi insya-Allah itulah 3 perkara yang lebih kurang. Yang pertama tentang zina, yang keduanya tentang zina dan juga liwat, yang kedua tentang taubat, dan yang ketiganya tentang meninggalkan beberapa adat-adat jahiliah, cara-cara jahiliah yang patutnya ditinggalkan oleh kita semua orang-orang yang beriman. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan muka surat ini insya-Allah, muka surat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sadaqallahul azim. Itu ayat yang ke-15. Kita telah baca sikit tadi. Jadi insya-Allah kita akan tengokkan apakah maksud ayat ini. Ayat ini memberi kefahaman kepada kita apa yang dapat kita lihat daripada ayat ini, ayat yang ke-15 ini, iaitu yang pertama Allah Taala sebutkan wallati, iaitu mana-mana perempuan. Ini cerita sekarang ni cerita tentang perempuan. Mana-mana perempuan yatinal fahishah, yang tak kira sama ada perempuan ni dia tu adalah masih dara, belum kahwin lagi sebelum daripada ni, ataupun merupakan janda, orang yang telah berkahwin. Maknanya anak dara ke ataupun yang dah berkahwin ke, tak kira, mana-mana perempuan saja yang yatinal fahishah, yang mendatangi fahishah. Fahishah tu Allah Subhanahu Wa Taala sering gelarkan, sebutkan zina tu sebagai fahishah. Jadi fahishah ni maksudnya adalah zina. Iaitu sebab apa? Sebab zina tu memang perkara buruk, perkara cela, perkara terkutuk, perkara memang jahat. Jadi sebab tu Allah Taala kotor fahishah. Jadi Allah Taala kata siapa-siapa perempuan yang melakukan fahishah min nisaikum, daripada mana-mana perempuan kamu, maka Allah Taala kata
Apa yang patut kita buat pada ketika itu? Fastashhidu alaihinna, maka hendaklah bersaksi. Erti bersaksi iaitu mestilah ada saksi. Ini kalau dia tak mengaku. Kalau dia mengaku tu cerita lain. Ini cerita kalau dia tak mengaku, maka dan hendaklah bila orang yang tuduh tu, siapa yang tuduh tu dia telah melakukan satu-satu benda macam tu, maka hendaklah dibawa saksi. Saksi tu maaf. Alaihinna, ke atas perbuatan mereka tu. Kalau dikatakan orang kata dia tu tuduh berzina, so bawa saksi. Saksi tu berapa ramai? Arba'atan minkum. Jadi yang pertamanya saksi tu mesti 4. Yang keduanya minkum. Jadi ulama sebut sini minkum artinya daripada kalangan kamu, maknanya orang tu mestilah saksi tu mesti orang Islam. Dan kemudian tambahan lagi yang disebutkan oleh para ulama, iaitu apa? Mestilah saksi itu saksi yang adil. Maknanya kalau saksi tak adil tak boleh pakai. Jadi dahlah Islam, kalau Islam saja tapi tak cukup. Kalau tak Islam memang terkeluar. Kemudian mestilah adil. Maknanya kalau orang itu tak adil, yang dipanggil sebagai orang fasik dalam mazhab Syafi'i, maka orang tu dianggap sebagai orang tu terkeluar, tak boleh jadi saksi. Jadi 4 orang saksi mestilah ada. Okey, sekarang perempuan dah berzina, dituduh berzina, dan kemudian ada 4 orang saksi yang adil, yang muslim. Fa in syahidu, Allah Taala kata kalau mereka dah bersaksi dah. Dah saksi maknanya bukan saksi agak-agak tahu. Saksi tu mesti nampak betul-betul. Dia kata aku dah nampak betul-betul dia buat zina dan macam ni dengan clearnya. Maka apa hukuman dia? Allah Taala sebut sini hukuman dia, fa amsikuhunna, maka hendaklah kamu fa amsikuhunna. Amsiku ni maknanya kalau ikutnya maknanya apa ni, berhentikan ataupun ikatkan ataupun letakkan. Jadi di sini maksudnya ialah kurung dia. Kurung tu maknanya letakkan satu rumah lah maknanya kan. Sebab zaman dulu tak ada penjara dan sebagainya kan. Jadi letakkan dalam satu rumah, fa amsikuhunna, perempuan itu fil buyuti, di dalam rumah. Maknanya tak benarkan dia keluar merayau-rayau suka hatikan nanti dan macam-macam lagi kan. Jadi sampai bila? Hatta yatawaffahunnal maut, sehinggalah dia ni didatangi oleh malaikat maut. Maknanya sehingga dia mati lah. Jadi kalau kita kata hukuman, kalau ikut sini hukumannya maknanya hukuman sampai mati, maknanya penjara sampai mati lah. Macam tu lebih kurang tapi adalah syarat-syaratnya. Jadi apa tujuan di sini ialah, tujuan dia ulama kata ialah supaya dia tidak boleh mukhalatah annas, dia tak boleh bergaul dengan orang lain, supaya tak boleh bercampur-campur dengan orang lain. Jadi orang perempuan tu itu hukuman dia. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun sini artinya ialah apa? Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuk mereka itu sabil. Sabil tu maknanya jalan tu makna apa? Jalan keluar tu macam mana? Ini sekarang ni kalau ikutnya ayat ni sampai sini ialah berhenti setakat tu saja. Maknanya sehingga kalau ada hukuman lain datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ulama-ulama kata bahawa ayat ini adalah turunnya pada permulaan hukuman kepada orang-orang yang berzina. Selepas daripada itu hukuman itu telah diubah, iaitu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah untuk awal Islam. Bukan awal Islam masa di Mekah, bukan, tapi masa awal-awal di Madinah. Selepas daripada itu datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi SAW sebut sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Muslim, iaitu Nabi SAW kata khuzu anni, ambil daripada aku. Nabi kata apa? Iaitu Nabi pun sebutlah, iaitu qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah Taala, Nabi SAW sebut perkataan tu, iaitu qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah Taala telah menjadikan untuk mereka ni, untuk perempuan-perempuan ni, sabila, jalan keluar. Jalan keluar tu apa? Iaitu kalaulah bikr, kalaulah masih dara, maka akan dikenakan hukuman 100 rotan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau telah berkahwin, maka akan dikenakan hukuman rejam sampai matilah. Jadi itu adalah hukuman yang telah itulah. Jadi kalau kita tengok sini ada pemeringkatan. Maksudnya awal Islam tu lain hukuman dia. Selepas daripada itu hukuman dia telah berubah berubah menjadi itu yang telah kita sebutkan tadi. Jadi inilah. Jadi kalau kita tengok sini, dia hukuman dia seolah-olah macam sama juga kan, seperti arak dan sebagainya kan. Arak pun macam tu juga. Allah Subhanahu Wa Taala tak haramkan sekaligus, tapi sedikit-sedikit. Hukuman terhadap orang berzina pun juga adalah berubah-ubah kan. Berubah iaitu daripada sikit-sikit sampailah kepada final yang kita tu sekarang ni. Kemudian ayat seterusnya iaitu ayat 52. Allah Subhanahu Wa Taala kata wallazani ya'tiyaniha, dan kemudian kedua-dua, dan orang-orang yang kedua-duanya ya'tiyaniha, mendatanginya.
kedua-dua yang mana kedua-dua mendatanginya. Apa maksud sini kedua-duanya tu? Adakah lelaki perempuan ataupun perempuan ataupun lelaki-lelaki? Jadi di sini ulama-ulama ada berbeza pendapat sikit. Kita terima insya-Allah kan. Kita tengok bagaimana kan hikmah rahmat dari perbezaan ulama ni kan. Jadi ada ulama mengatakan maksudnya lah kedua-dua sinilah, mana-mana kedua-dua, iaitu lelaki-lelaki. Yang sebab tadi hukuman dah perempuan. Yang atas tadi ayat 51. Sekarang ni ayat 52 ni, minta maaf, ayat 16. Ayat 16 ni adalah untuk menceritakan tentang dua lelaki lah pula kan. Jadi dua lelaki ni maksud apa? Kenapa dua lelaki pula? Iaitu lelaki maksudnya kemungkinan dimaksudkan sini ulama kata ialah termasuk liwat juga, liwat. Jadi sebab itulah dua yang, kalau lelaki yang berzina dan kemudian tu, ataupun dua lelaki yang telah yang melakukan liwat kedua-duanya. Jadi apa hukuman dia? Minkum, daripada kalangan kamu, Allah kata fa'azuhuma, hendaklah kamu sakiti dia. Sakiti macam mana, menyakitkan mereka. Jadi setengah ulama kata ialah kena pukul dia. Dia tak sebutkan pukul bentuk macam mana dan sebagainya kan. Jadi hukuman ni juga adalah satu hukuman yang telah dimansuhkan selepas daripada tu. Jadi ni nak ceritakan ialah ayat yang masih ada, yang Allah Ta'ala kekalkan dalam Quran, nak ceritakan bagaimana bentuk hukuman yang dilaksanakan terhadap mereka sebelum daripada dijatuhkan hukuman yang sebatan 100 dan juga hukuman rejam tu. Jadi Allah SWT sebut sini ia untuk ingatkan kita kan bahawa sebenarnya hukuman ni dia ada pemeringkatan yang berlaku sedikit demi sedikit kan, iaitu jadi hukuman yang awalnya apa? Hendaklah fa'azuhuma, hendaklah kamu sakiti keduanya. Sakiti keduanya iaitu dengan memukul, dan ada yang kata je tu iaitu dengan as-sabu, dengan sabu ni maknanya macam apalah kamu, sabu kan maknanya mencela mereka ni supaya mereka ni sakit dari segi emosinya, dah buat sangat benda ni, berani sangat buat benda ni, kemudian pukul mereka dengan kasut, ada setengah tu kan, kasut ataupun slipper, maknanya tak adalah pukul sampai mati kan. Jadi maknanya fa'azuhuma, tu maksud fa'azuhuma. Jadi ada juga yang saya sebut tadi kan, ada juga mengatakan bahawa ayat ini adalah untuk lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan yang melakukan hukuman ni, maka pada awal Islam dulu mereka ini akan hukuman dia dengan dicela dan juga ini. Tapi kita tengok kan, perempuan akan dikurung. Ni awal Islam perempuan akan dikurung sehingga mereka ni mati di rumah. Tapi lelaki tidak. Of course lah akan diberi makan sebagainya kan, cuma dikurung supaya tidak boleh bergaul dengan orang ramai. Tapi lelaki tidak. Jadi kalau perempuan dikurung, dibuat macam ni, iaitu dipukul dan sebagainya ni kan, ad-darbu, dipukul dan kemudian dicela, dimarah semua ni kan, kemudian lepas tu mereka pun dikurung di rumah. Itu perempuan. Tapi kalau lelaki, hanya hukuman dia hanyalah dicela, dimarahi dan dipukul semua tu, lepas tu dia lepaskan. Kenapa ada perbezaan jadi ulama menceritakan perbezaan dulu di awal Islam. Kenapa? Kerana lelaki ni dia adalah menjadi ketua keluarga, dia mencari orang yang tukang memberi mencari rezeki kan untuk keluarga dia. Jadi kalaulah dia ni dikurung sampai macam tu, maka kesianlah kat dia kan, siapa nak tukar for family dia dan sebagainya dan begitu. Jadi begitulah ulama-ulama akan sebutkan perbezaan yang berlaku di antara lelaki dan perempuan dalam isu ni. Fa in taba, jadi Allah Ta'ala sebut sekarang fa in taba, kalau mereka berdua tu bertaubat, maknanya mereka dah kena hukuman. Jadi kalau mereka bertaubat, wa aslaha, dan baiki, maknanya tak buat jahat lagi lah kan, dah jadi orang soleh dah, fa'aridu anhuma, Allah Ta'ala kata hendaklah kamu tinggalkan mereka, maknanya janganlah marah lagi pada mereka, jangan hukum bagi mereka. Fa'aridu anhuma maknanya jangan tu'zuhuma, maknanya jangan kamu sakiti lagi mereka, jangan buat lagi kan. Tapi yang perempuan tu terus lagi lah kan, teruskan dikurung tadi tu. Jadi fa'aridu anhuma, jangan buat lagi sakiti mereka tu. Innallaha kana tawwabar rahima, Allah ini sendiri pun, Allah ni tawwab, Allah ini rahim kan. Allah ini sendiri pun dia ni tawwab. Jadi takkanlah manusia kita ni nak lebih-lebih pula kan. Jadi bila kita dah bertaubat, sudahlah, dah selesai kan. Rahiman, Allah itu maha kasih sayang, penyayang kepada kita semua. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata innamat taubatu, kemudian Allah Ta'ala sebut innamat taubatu, taubat ni untuk siapa? Jadi Allah Ta'ala kata, tengok ni, innamat taubatu alallah. Alallah ni kalau ikutnya dari segi bahasanya makna ke atas Allah. Makna ke atas Allah itu ialah menjadi wajib, seolahnya wajib kepada Allah. Tapi mana ada wajib sesuatu kepada Allah kan? Allah Ta'ala tidak boleh diwajibkan apa-apa, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dia mewajibkan ke atas dirinya sendiri. Jadi itu Allah Ta'ala dah tetapkan kepada diri sendiri bahawa kepada Allah ni bahawa dia akan memaafkan, akan memberi taubat. Kepada siapa? Allah Ta'ala kata lillazina ya'maluna as-su', iaitu kepada orang-orang yang melakukan as-su'.
As-su' tu kejahatan lah, maksiat dan apa-apa sajalah kan Tapi dengan syarat apa? Bijahalatin. Bijahalatin tu artinya dengan jahalah. Dengan jahalah artinya lah dengan tak tahu. Tak tahu apa? Bukan tak tahu benda tu salah. Iaitu dalam keadaan ghafilin, ulama katakan. Iaitu dalam keadaan dia ni lupa pada Allah. Dalam keadaan dia ni, itulah kan terikut dengan nafsu dia. Itu jahalah. Jadi ulama katakan bijahalah. Dengan keadaan jahilina. Dengan dia kalah dengan perasaan dia kalah dengan ini kan, walaupun dia tahu ataupun dia tak tahu betul-betul, ataupun dia tahu tapi dia kalah dengan nafsu dia. Summa yatubu, maka dia buat salah tu kemudian dia bertaubat. Min qaribin, min qarib daripada dekat, maksudnya daripada dekat artinya iaitu sebelum daripada, ulama kata sebelum daripada dia ni mati ataupun menghampiri dekat-dekat mati. Yang Nabi SAW sebut yugharqir. Qarib itu maknanya nyawa dah sampai ke sini dah, nyawa dah sampai ke sini baru nak bertaubat. Itu tak dikira qarib, mim qarib. Tapi kalau dia bertaubat min qarib, iaitu sebelum daripada sampai kepada tahap tu, maka faulaika yatubullahu alaihim. Allah Taala kata faulaika yatubullahu alaihim. Mereka ni orang yang macam tu, orang yang bertaubat sebelum daripada tu, Allah Taala akan terima taubat dia. Jadi masya-Allah kan, kita tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada hamba-hamba dia kan. Walaupun apa yang terjadi, kita tengok masa terus Allah Taala ni nak beri taubat kepada kita kan, membuka pintu taubat kepada kita kan. Sebab itulah kan, walaupun dalam kisah tu kan, walaupun bunuh 99 orang dia bunuh orang kan, tapi Allah Taala terima juga taubat dia kan. Lepas tu dia bunuh pula yang ke tu sampai 100. Kemudian Allah Taala akan terima lagi taubat dia. Jadi yang penting ialah kita ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama pun katalah semua kan bahawa taubat tu wajib. Sebab apa? Kalau tak ada taubat kita ni akan kita akan banyak dosa kan. Dosa kita ni memang ada kan. Jadi kalau kita tak bertaubat, macam mana Allah Taala nak ampunkan kita kan? Kita sendiri sombong kata nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Taala sebut lagi kan, dia ni alim, dia ni hakim. Alim artinya dia tahu kan. Tahu makhluk dia ni kan macam mana, lemahnya makhluk dia macam mana kan, dan bagaimana Allah Taala tahu. Dan kemudian hakiman fi sun'ihi, kata tafsir jalan lain, iaitu dalam penciptaannya, dalam perbuatannya, dan apa yang dibuatnya, dia tu hakim. Penuh hikmah kan, ada semua hikmah-hikmahnya. Ayat yang ke 18 insya-Allah, walaisatit taubah, masih lagi cerita pasal taubat. Allah Taala sebut sini kan, taubat ni Allah Taala terima kan, dengan syarat sebelum daripada nyawa sampai ke halkum tadi tu. Tapi Allah Taala kata walaisatit taubah. Taubat ni tak ada no taubat lil ladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang buat kejahatan, buat maksiat, buat zunub, buat dosa, hatta iza hadara ahadahumul maut, sehinggalah bila datang kematian kepada dia, maknanya dah sampai kepada nazak dah kan. Kita panggil nazak lah kan, kita hampir nak mati tu kan, dah sampai nazak macam tu Allah Taala kata qala inni tubtul an, tiba-tiba dia pun berkata aku bertaubat sekarang. Macam Firaun kan, kita tengok kan Firaun bila nak mati dah lemas dalam air tu baru nak bertaubat. Sebelum ni tak nak bertaubat pun. Jadi bertaubatlah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, kita jangan jadi macam ni. Allah Taala takkan terima taubat macam ni, iaitu orang yang dah nak mati tu baru nak berkata inni tubtul an, aku bertaubat sekarang, aku bertaubat sekarang. Taubat apa dah, memang dah nak mati, dah nampak mati depan mata tu kan, dah dekat-dekat sangat nak mati. Jadi walal ladzina, itu yang pertama, Allah Taala tak terima taubat. Yang keduanya Allah Taala kata walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan begitulah juga orang-orang yang nak mati, dah nak mati tu kan. Ini ada dua penafsiran di sini. Allazina yamutuna, orang-orang yang mati, wahum kufar, dalam keadaan mereka ni kafir. Jadi bila mereka bertaubat ni? Jadi jalan lain kata, maksud di sini ialah, maksud yang kedua ni, orang yang kafir ni ialah dia tu mati memang dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Kemudian bila dia taubat dia, iaitu dia menyesal semasa di hari akhirat. Di hari akhirat bila dah tengok azab Allah Subhanahu Wa Taala, dia baru kata, ya Allah, aku dah mengaku tak ada. Jadi Allah Taala kata dia tak terima taubat macam tu. Setengah ulama tafsir kata maksud di sini ialah orang-orang yang memang hidup itu kafir, memang kafir, tiba-tiba dia nak menjadi Islam semasa nak mati, iaitu seperti Firaun yang kita sebutkan tadi tu. Jadi maknanya ada dua golongan di sini. Ya Allah Taala kata taubat no. Siapa? Yang pertama sekali orang yang buat jahat, bila nak mati, dah sampai ke nyawa sampai halkum baru nak bertaubat. Yang pertama, dia Muslim tapi dia dalam keadaan macam tu. Yang keduanya orang yang memang kafir, dan bila nak mati baru nak kembali kepada Islam, maka tak diterima. Cuma tambahan tadi yang saya sebutkan dalam tafsir jalan lain kata, iaitu menyesal bila tiba di hari akhirat. Jadi itulah, kita tak ada masalah, kita terima semua insya-Allah. Jadi kalau kita dengar benda ni lah, tak ada masalah. Jadi ertinya sini ialah Allah Taala insya-Allah akan membuka pintu taubatnya,
Jadi kita tak boleh kata lah orang dia tak boleh taubat, dah tak ada taubat, tak ada. Selagi mana dia ni sebut dalam hadis kan, matahari naik sebelah barat, itu off dah, tak ada dah, tutup dah taubat, ataupun nyawa sampai ke halqum, dah nak mati dah. Jadi bertaubatlah kita sekarang kan. Jadi dengan sayyidul istighfarnya kita ada kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh kan kita kalau tak boleh pun kita bertaubat bahasa Melayu, no problem kan, no problem. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nabi SAW mengajar kita taubat paling kurang 70 ataupun 100 kali satu hari. Tapi bertaubat dengan hati lah, insyaAllah kan, bertaubat dengan hati kan, istighfar, dan juga menyebutkan taubat bukan hanya dengan mulut sajalah kan, taubat tapi tak sedar apa-apa kan, dan dengan syarat-syaratnya lah kan, iaitu an-nadmu, al-azmu, dan juga at-tarku. Ulama kata iaitu tinggalkan maksiat tu, nak bertaubat. Yang kedua dengan nadam, iaitu dengan rasa menyesal kerana buat maksiat tu, dan yang ketiganya ialah dengan berazam tak akan buat lagi. Jadi kalau orang tanya, kalau kita buat lagi macam mana? Ulama kata kalau buat lagi, nak buat macam mana kan? Bertaubat lagi lah kan. Jadi Allah Ta'ala Maha Pemurah kan. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala itu sebut apa ni? Kana tawwaban rahimah. Kana tawwaban rahimah. Seterusnya ialah ayat yang terakhir, ayat yang ke-19 insya-Allah. Sedikit lagi ayat tadi, minta maaf, ayat 18, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Orang tu Allah Ta'ala kata dia sediakan, ulaika a'tadna, kami sediakan, lahum, untuk mereka, azaban alima, azab yang mu'lim, azab yang menyakitkan. Seterusnya ayat yang terakhir insya-Allah, itu ayat yang ke-19 daripada surah An-Nisa pada pagi ni kita akan tengok, iaitu Allah SWT kata ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni berkaitan dengan turunnya adalah berkaitan untuk membatalkan setengah-setengah amalan yang dibuat oleh orang-orang jahiliah. Orang jahiliah ni mungkin orang zaman Nabi dulu, itulah of course yang pertama kan, tapi sekarang mungkin juga kan, iaitu perangai-perangai ni masih ada lagi pada setengah-setengah daripada kalangan kita lah kan, zaman moden ni kan, mungkin ada kan. Iaitu apa perbuatan yang dilarang ni, yang dimurkai oleh Allah ni, yang Allah Ta'ala minta supaya diubahkan perkara ni. Apa dia? Allah SWT jadi dalam dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebab nuzul kepada ayat ni ialah sebab nuzul kepada permulaan ayat ni, permulaan kepada ayat ni. Jadi ayat ni ada banyak benda, insya-Allah kita akan tengok kan. Iaitu dalam permulaan ayat ni Allah SWT meminta kita supaya batalkan apa setengah-setengah perbuatan jahiliah. Jadi kata Imam Bukhari, dia meriwayatkan satu hadis, dia meriwayatkan tentang sebab nuzul kepada ayat ni. Dia kata ialah macam ni, dia kata kerana pada masa jahiliah, wanita ni apabila suami dia mati, maka dia akan tinggalkan harta kan. Seorang lelaki, maka dia akan tinggalkan harta, dan lagi apa yang dia akan tinggal, dia akan ada anak, kemudian ada isteri. Jadi orang-orang jahiliah menjadikan isteri kepada lelaki yang mati ni seolah-olahnya seperti macam harta juga. Jadi isteri ni macam harta juga. Artinya apa? Jadi isteri ni maknanya apa? Tidak boleh kahwin suka-suka hati. Mereka ni boleh kahwin suka-suka hati. Mereka akan wariskan perempuan ni macam harta. Jadi seolah macam perempuan ni macam harta. Jadi mereka buat ikut suka hati. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata tak boleh. Allah Ta'ala sebut sini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala kata la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Kamu tidak boleh mewariskan perempuan itu secara paksa. Maknanya kamu paksa perempuan itu supaya dia buat macam ni, buat macam ni. Seolah jadi macam harta, seolah macam barang kan. Sedangkan bukan tu, dia bukan barang. Dia ni adalah manusia. Jadi dia ni sendiri dapat harta pusaka, bukan dia tu dipusakai oleh orang lain pula. Tu jadi maknanya kan. Jadi kita tengok kan dalam ayat ni, mana an-nisaa tu maknanya tarisun nisaa, kamu mewariskan perempuan itu secara paksa. Jadi kamu menjadikan perempuan itu untuk ikut suka hati kamu nak buat. Tak boleh. Allah Ta'ala kata no. Wahai orang-orang yang beriman, jangan buat macam tu. Jangan kamu paksa-paksa perempuan macam tu kan. Dia tu sendiri akan dapat harta, dia sendiri tu akan dapat miras, dia akan dapat harta pusaka. Ini dia pula nak dipusakai. Macam mana? Jadi itu yang pertama itu pertama kan. Kemudian seterusnya ayat yang kedua pula, Allah SWT larang perkara lain pula. Dan tadi satu perkara yang tu habis perkara tu kan. Sekarang perkara yang kedua, apa Allah Ta'ala kata, wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Wala ta'dulu ni artinya ialah apa ni? Iaitu kamu sempitkan. Sempit ni kamu susahkan. Ini habis
Kita kata tak ada kaitan lah, habis. Perkara nombor satu tadi dah habis, iaitu kamu mewariskan perempuan ikut suka hati kamu tu kan. Sekarang ni yang kedua ni ialah kamu sempitkan. Kalau kamu dah bersuami isteri, wahai lelaki, orang yang beriman, jangan kamu susahkan isteri kamu tu. Litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Supaya apa ni? Supaya dia ni kan pergi, kalau ikut ayat kan maknanya kan, dia pergi apa tu? Pergi dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Iaitu apa? Kamu tak lepaskan dia, tapi dia tu sakit maknanya kamu sakitkan dia, kamu bergaul dengan dia dengan tak bagus, tapi kalau kamu kata, seolah kamu kata pada dia, kalau kamu nak lepas, boleh kamu bayar balik kepada aku mas kahwin dulu, bla bla bla. Jadi ini Allah SWT larang, jangan buat macam tu. Wala ta'duluhunna, jangan kamu buat sempit-sempit, menyusahkan mereka kan. Dengan kan, kamu boleh lepaskan dia dengan nak minta bayaran. Jangan buat macam tu, jangan buat perangai macam tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata wala lah sini jadi ulama kata haram lah di sini kan kalau kita buat macam tu kan. Kemudian Allah Ta'ala illa, kecuali lah kalau isteri kamu tu, kalau perempuan kamu tu kan yang berada tu apa, an yatina bifahishah, kecuali lah perempuan itu dia isteri kamu, tiba-tiba dia ni berzina contohnya, ataupun tiba-tiba dia nusyuz. Jadi dua perkara ni ulama sebutkan, kalau dia nusyuz, kalau dia berzina, nusyuz dan berzina, maka pada ketika itu itulah nama dia fahishah. Jadi Allah Ta'ala juga melabelkan az-zina tu fahishah, tadi kita dah ceritakan, tapi juga dalam masa yang sama Allah Ta'ala melabelkan nusyuz tu sebagai fahishah. Jadi maknanya seorang perempuan yang melanggar suami dia adalah kan bentuk-bentuk nusyuz, tapi kita kata mendurhakai lah kalau dalam terjemahan kan, tapi secara detailnya disebutkan oleh ulama-ulama kan apa maksud nusyuz kat sini. Jadi nusyuz, apabila perempuan tu nusyuz, apabila perempuan tu berzina contohnya, maka pada ketika itu barulah boleh lelaki tersebut untuk buat yang tadi tu, menyempitkan tadi tu. Tapi dalam keadaan biasa boleh tak menyempit-nyempit ni? Tak boleh. Allah Ta'ala kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam keadaan biasa, kalau dia ni okey, perempuan tu baik, maka wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik, iaitu maknanya buatlah hiduplah mereka dengan cara hidup yang baik dengan isteri-isteri kamu tu. Tapi kemungkinan tak kita ni kadang-kadang orang lelaki kadang-kadang dia rasa perempuan ada buat perkara-perkara menyusahkan dia, menyakitkan hati dia dan sebagainya kan, kita tak suka. Ada tak? Ada kemungkinan kan. Jadi kalau ada, macam mana pula? Dia dah buat baik, contoh kalau dia buat baik kan, kalau dia buat jahat juga, itu masalah tu kena bawa kepada hakim lah kan. Jadi katakan dia dah baik, lelaki tu dah baik, tiba-tiba adalah perempuan tu buatlah perkara-perkara yang menyakitkan hati dia, cakap dia dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata selepas daripada tu, kita bacakan, fa in karihtumuhunna, kalaulah kamu ni tak suka pada dia tu, tak suka kenapa, ada benda-benda yang dia buat menyebabkan kamu ni tak suka hati kan, yang sakit hatinya, jadi apa nak kena buat? Dia ada jawapan lagi tu, fasabaru. Dalam tafsiran dia kata, lalu kamu pun bersabar. Ada benda yang menyakitkan hati kamu, tapi kamu bersabar dengan karenah mereka, dengan karenah isteri kamu dan sebagainya. Fa'asa an takra'u syai'an, kemungkinan Allah Ta'ala kata, kemungkinan sini dah mesti, bukan kemungkinan tak mesti, tak berlaku tak, kemungkinan ada benda-benda yang kamu tak suka tu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi padanya tu ada kebaikan yang banyak. Jadi kita tak tahu, Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi oleh kerana itulah, maka panduan di sini lah apa, wahai lelaki, wahai suami, kalau ada perkara yang kamu tak suka kepada perempuan tu, janganlah buat menganiaya perempuan, jangan buat sakit hati perempuan dan sebagainya kan. Hendaklah kamu bersabar. Kemungkinan adalah kebaikan dia kat situ, bukan kemungkinan tapi mesti akan ada kebaikan yang berlaku dengan bila Allah Ta'ala minta kita sabar. Jadi Allah SWT mesti jadikan kebaikan di situ, insya-Allah. Nak memberi pahala kepada kita, nak memberi pahala kepada suami isteri kan, nak memberi pahala kepada kita semua, insya-Allah. Masya-Allah kan, bila kita baca ayat-ayat ni, kita akan rasa bahawa Allah SWT ni dekat, sangat-sangat kan, selalu tengok kita kan, memberi guide kepada kita kan, memandu kita kan, memberi irsyad kepada kita. Masya-Allah, banyak perkara lah insya-Allah kita belajar daripada setiap ayat-ayat Quran yang kita baca pada setiap hari, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah SWT jadikan Al-Quran ini sentiasa kita faham semua. Tak adalah nanti ada muka surat tak faham apa. Kita baca banyak kan, kita baca bulan Ramadan, kita baca bukan Ramadan, kita baca setiap bulan, setiap tahun dan sebagainya kan, tapi kita tak faham Quran. Jadi moga-moga dengan usaha sedikit ni kita akan dapat memahami sedikit kan kandungan Al-Quran. Bila kita baca nanti kita akan dapat, insya-Allah, guide tersebut, insya-Allah. Allah alam bisawab. Insya-Allah kita tangguhkan majlis pada pagi ini dengan membaca
surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.